Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda. So, macam mana pagi ni? Siapa yang pagi ni rasa bangun lebih bersemangat? Siapa kat sini bangun pagi ni nak capai matlamat dia yang lebih besar daripada semalam? Aha, kan? Tapi saya juga nak mengajak kepada anda pagi-pagi macam ni bagus kalau untuk kita panggil dia nak ada satu benda yang kita panggil dia me time. Waktu untuk kita buat refleksi dulu. Kan? Dan saya nak ajar anda benda yang sepatutnya kita semua buat. Dan ini benda yang saya pun selalu buat. So, pagi adalah pertama sekali saya nak mengajak anda untuk nak bangun awal. Okay? So, ramai tanya saya juga kadang-kadang macam mana nak bangun awal. So, cara paling mudah yang saya selalu buat adalah tidur lebih awal. Jangan amalkan tidur lewat. Setengah kadang-kadang ada yang suka tidur sampai 2 pagi, 3 pagi. Tapi sebenarnya pun bukannya dapat buat apa-apa pun tengah-tengah malam tu. Bukannya banyak sangat benda dapat dibuat dan akhirnya terbangun lewat. So, bila terbangun lewat, kita dah hilang banyak masa tau. Banyak space atau ruang yang sepatutnya kita boleh gunakan untuk upgrade diri kita, upgrade bisnes kita. Tapi last sekali tak boleh nak buat apa-apa sebab bangun lambat. Tenaga makin down. Itu yang pertama. Okay. So, bangun awal. Lepas tu apa yang anda kena buat pagi-pagi macam ni adalah sebaik-baiknya adalah solat subuh berjemaah. Kalau lelaki bagusnya pergi ke surau atau masjid. Tapi kalau setengah tempat yang masjid atau surau tutup sebab PKPB, buatlah di rumah dengan family anda. Yang ketiga tu kena ada me time. Waktu untuk kita nak bersendirian. Kan apa yang nak buat? Pertama sekali kita nak banyakkan istighfar. Okay. Astaghfirullahalazim. 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 Kemudian yang kedua, bagi yang berkesempatan, bacalah Ratib Al-Atas. Yang anda selalu nampak saya live pagi-pagi tu saya baca himpunan surah-surah, himpunan ayat-ayat Al-Quran, selawat kepada baginda Rasulullah. Dalam tu banyak sangat amalan yang insya-Allah sangat-sangat berkah kat situ. Okey, yang ketiga, ambil kertas, ambil pen. Anda mungkin ada buku nota ke? Tuliskan apakah anda punya kesyukuran semalam. Kan macam semalam lah saya bersyukur sebab dapat kongsi dengan anda, and then dapat juga membantu untuk anda yang nak belajar dalam roket pemasaran momentum. Kita bukakan pendaftaran 2 hari ni. Kita buatkan pelancaran serendah RM10 dan anda boleh belajar selama 2 hari kat situ. So, saya bersyukur sebab Allah Ta'ala berikan peluang saya dan tim momentum dapat jalankan benda ni dengan lancar. Faham tu? So, kita bersyukur supaya Allah Ta'ala akan beri kita lebih. Sometimes kadang-kadang kita bangun-bangun pagi mengeluh, kenapa lah semua benda tak kena. Semua benda kita kadang-kadang nak komplain. Bukan anda je, kadang-kadang saya pun sama. Dan kita rasa macam hari tu tak ada apa-apa pun yang berfaedah untuk kita. Sebab kadang-kadang kepala otak kita ni ada benda, masalahnya isunya adalah dia suka fikir yang bukan-bukan. Kepala otak kita ni lebih suka berfikir benda yang negatif. Faham tak faham ni? So, macam itu baru saya nak bagi anda introduction pagi ni. Okay, tapi saya ada benda best yang saya nak share pagi ni. Saya harap anda dapat berikan saya 30 minit je. Habis tu dah habis. Dan hari ni special sebab ada satu lagi pemberian daripada saya. Bonus daripada saya, insya-Allah. Siapa ready untuk bonus ni? Dan kita bagi free. Percuma, tetapi kita bawakan, kita beri kepada anda. Kan? Kita beri je, kita free. Tapi untuk kita nak dapatkan benda tu, tak free, babe. Kan? Untuk nak adakan sesi yang saya nak bagi dan bonus yang kita nak bagi ni, dia tidaklah percuma, kita orang kena bayar. Tetapi percuma untuk anda, sahabat-sahabat saya, secara online. Okay, so tajuk kita pagi ni, macam biasa. Kalau anda lihat pagi-pagi, setiap pagi saya mesti bawakan tajuk-tajuk yang istimewa untuk anda. Setiap hari kita ada tajuk yang saya rasa akan memberikan anda berfikir, memberikan anda thought, memberikan anda ruang untuk kan, patutnya aku kena buat macam ni. Aku patutnya stop buat benda ni. So, pagi ni saya nak berikan tajuk kepada anda adalah apa? Mari kita nak tengok. Tajuk ni adalah kejap bermula huruf K. Apakah tajuknya? Okay, saya nak cakap tentang namanya
korban. Tajuknya korban atau dia ada dua. Korban atau terkorban. Dia ada dua je dalam dunia ni. Sama ada kita yang berkorban, atau kalau kita tunggu dan lihat tak buat apa-apa, kita yang terkorban. Bukan kita lah, maksudnya bisnes anda mungkin tutup. Lagilah sekarang dengan cabaran kan, kita berada dalam keadaan yang masih lagi COVID-19, tak tahu bila benda ni nak reda. Masih lagi pula tu dalam PKPB, ada setengah yang terpaksa work from home. Ada yang terus kena kerja kat rumah. Kenapa? Agak-agak sebab dah kena berhenti. Dah kena berhenti kerja, dah nak macam mana? Kan? So, sama ada kita yang nak buat sesuatu. Pada saya macam ni tau. Macam semalam pun saya dah cerita kepada anda kan. Nak dapatkan kejayaan ni, bukan semua orang dapat peluang tu berkali-kali. Sometimes ada orang dapat peluang tu sekali je. Ada orang yang mungkin alhamdulillah syukur sebab ada peluang kedua. Ada yang dah berkali-kali peluang datang pun dia masih lagi tak appreciate benda tu. So macam mana nak buat? So inilah saya nak share kepada anda pagi ni kan, apakah benda yang kita nak tengok kat sini. Kan, apa dalam kita menghadapi situasi ni kan, macam mana? So saya nak tanya anda, mana satu anda pilih? Kan? Terima kasih pada yang dah like, komen, share, dan terima kasih yang dah bayar yuran. Yuran kita senang je, Sarapan Minda Momentum ni bayaran dia senang. Saya minta you just tekan button share. Itu dah memadai, dah cukup. Tak payah bayar benda lain. Just bayar, apa dia? Just bayar dengan tekan butang share tu. Kat bawah tu. Tekan share supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita dapat faedah pagi ni. Okey, so mana satu yang anda nak buat? Untuk kita nak berjaya, nak capai kejayaan. Okey, dalam hidup kita ada dua je pilihan. Sama ada anda bersedia untuk nak berkorban, atau anda akan terkorban. So mana satu? Dan malam ni pun saya ada satu sesi bonus untuk anda. Tajuknya pun berkaitan dengan korban-korban ni. So ramai orang, saya tahu terlalu ramai usahawan yang dia adalah nak berjaya, tetapi dia tak bersedia pun nak berkorban. So dengar sini, sama ada anda memilih untuk korban, atau anda tidak ada pilihan, anda terpaksa terkorban. Tu je benda dia. So mana satu anda nak? You nak berkorban atau you nak terkorban? Agak-agak yang mana? Saya rasa saya pun tak payah tanya. Anda sendiri pun boleh komen kat situ. Yang mana satu pilihan anda? Yang mana satu pilihan? Saya yakin, saya pasti ramai memilih tu. Aku nak korban, aku tak nak terkorban, insya-Allah. Nauzubillah. Kita tak nak sampai kita ni terkorban. Sebab kita ni ada banyak tanggungjawab. Pada family kita, kita ada ibu ayah. Kita ada, mungkin semalam dah tengok video macam mana saya spend masa dengan mak saya. Saya bukanlah anak yang terlalu baik. Banyak je kelemahan saya. Kadang-kadang saya sendiri pun ada kealpaan. Kadang terlupa nak ziarah, mak kecil hati. Kita terlupa kadang-kadang nak call. So itu benda-benda yang saya anggap sebagai satu muhasabah diri. Sometimes kadang-kadang mak kita bukan nak apa sangat. Mak kita cuma nak anak-anak dia ingat kat dia. So kalau kita tidak buat sesuatu, bila masa yang kita nak spend masa dengan orang-orang yang kita sayangi ni? Orang-orang yang kita ada tanggungjawab. Orang-orang yang kita ni adalah kena contribute sesuatu kepada mereka ni. Boleh faham atau faham ni? Boleh kita teruskan? So siapa kat sini bersedia untuk sanggup untuk nak berkorban demi nak capai kejayaan yang dia nak? Dan pula tu minggu ni, bersesuaian pula untuk minggu ni, sesiapa yang telah menempatkan diri untuk berada dalam sesi Roket Pemasaran Momentum, kelas kita dah bermula minggu ni. Dan bertepatan pula minggu ni, tajuk yang saya nak bagi tu, tajuk yang saya nak bagi, sebab tim saya dah share kan, saya rasa kat dalam Facebook, perjalanan journey kepada anda yang telah mendaftar ke Roket Pemasaran Momentum. Dan alang-alang saya teringat ni kan, sebelum saya start lagi kan, kalau saya terlupa kan, mencabar juga. Boleh faham ke faham tu?
Okey, jap. Saya nak tunjukkan ni. Okey. Yang mana kita ada sesi persediaan kalau anda tengok dalam kita punya ni, kita ada sesi persediaan tu. Kan? Sesi persediaan kita yang mana dia akan bermula pada 14 November. Lepas tu 21 November sampailah ke 26 November. Kelas dah bermula. Saya spend masa lebih kurang 60 ke 90 minit setiap kali kelas tu. Cuma ni ada kesilapan sikit. Pada 14 November ni, Sabtu ni, saya akan cerita kepada anda bagaimana untuk set matlamat dan capai impian. Itu yang pada kelas pada 14 November ni nanti. Untuk persediaan macam mana kita nak set up Facebook, macam mana technical adalah pada next weeknya pada 21 November. So best kan? Bagi anda yang telah mendaftar, anda kelas terus bermula, tak tunggu. Okay? Kita tak tunggu lama, kita terus start. Okay? Anda untuk nak sampai kepada RPM, kita dah mulakan kelas. 14 November ni dah mula dah jalan dah kelas tu. Tak payah tunggu lama-lama. Dan salah satu benda adalah kat sini tadi saya kata dengan anda adalah saya ajar macam mana nak capai matlamat. So saya akan ajar anda secara intens macam mana untuk anda nak capai kejayaan yang you impikan. You ada senarai impian. Betul kan? Betul tak? Siapa kat sini ada impian? Dan selalunya manusia ni dia tak ada satu impian. Dia terlalu banyak benda hajat dia nak capai. Tetapi you all tahu ke cara macam mana nak capai? Tahu tak apa syarat-syarat atau rule untuk nak capai benda tu? Kat sinilah ramai orang mistake. Kat sinilah ramai sebenarnya tak sedar yang dia sebenarnya dah sedang buat silap. Sebab itulah dia masih lagi tak berjaya nak capai matlamat tu. You all faham tak saya cakap ni? You all faham atau faham tu? So saya nak make sure yang anda tahu cara macam mana capai matlamat. Dan salah satu benda juga saya akan ajar dalam kelas persediaan RPM ini belum RPM tau. Adalah macam mana nak kira dan nak capai magic numbers. Sebab setiap kejayaan yang kita nak capai ni, you all mesti kena tahu apakah dia punya magic numbers. Berapa pelanggan kita nak bantu, berapa jualan kita nak kena buat. Setiap barang ni kosnya berapa ringgit. Macam mana customer ni beli satu, macam mana nak buat dia beli tiga. Macam mana nak dia beli package yang lebih mahal. Kita panggil dia upsell. Ini yang saya akan ajar juga dalam satu sesi persediaan RPM juga. Namanya magic numbers. So please jangan main-main. So jangan ingat, nantilah dah dekat kelas lah baru daftar. No, anda akan gagal nanti. Please tolong, semalam kan saya katakan, untuk kita nak peluang kedua, jangan ulangi kesilapan yang sama. Jangan ulang benda silap yang kita dah buat. Setiap benda yang silap akan meleburkan duit. Setiap benda yang betul akan insya-Allah menghasilkan lebih banyak duit. So jangan buat perangai yang sama. Faham ke faham ni? Jelas ni? Best kan? So bagi anda kalau you all yang masih lagi lambat, masih lagi tak buat tindakan pergi daftar ke RPM, cepat-cepatlah pergi mendaftar di naktarikpelanggan.com. Pergi ke website atau rujuk kat Facebook saya ni kejap lagi. Pergi daftar terus. Jangan lambat-lambat, jangan tunggu lagi. Faham atau faham tu? Jelas tu? Okey, baik. So boleh saya teruskan apakah benda yang kita nak dan apakah benda yang kita nak kena korban? Apakah benda yang kita nak kena korbankan supaya capai kejayaan ni nanti? Apa saja benda yang kita nak, tidak ada benda yang senang. Setiap benda, setiap kepayahan itu Allah Ta'ala dah cakap, aku sertakan dia dengan senang. Kan? So apakah benda yang anda kena buat? Apakah benda yang you all kena lakukan untuk capai kejayaan ni? Boleh dengar ni, boleh tak tolong dengar sampai habis? Tolong jangan dengar sekerat-sekerat, separuh je. Saya ada bonus untuk anda ni. Habis je ni saya ada bonus special untuk anda yang kita ada tetamu yang sangat istimewa yang saya nak bawakan pada malam ni. Kan? Pada malam ni hari Khamis. Dan hari Khamis malam Jumaat sempena malam Jumaat ni ada benda-benda yang insya-Allah anda kan tahu kan saya ada segmen yang baru kita namakan dia Aku Kaya Beriman. Bukan sekadar kaya yang kosong tetapi kaya yang penuh dengan keimanan.
Kita bina benda ni bukan sekadar dunia tetapi juga akhirat kita. Boleh kan? Okey. So, apakah korban yang anda kena buat? Apa korban yang you kena lakukan? Nak capai kejayaan ini, nombor satu saya nak kata, anda perlu korban masa. Perasan tak sebenarnya kita ni banyak sangat buang masa? Kadang-kadang bila tak tahu apa, buka social media, buka Facebook orang, buka Instagram orang, tak ada apa-apa, tengok. Kadang-kadang kan tak ada benda membawang. Kadang-kadang just termenung saja-saja. Kadang-kadang kita banyak tidur. Terlalu banyak masa lapang, tahu tak? Terlalu banyak sangat masa lapang. Masa terluang. Tak tahu nak buat apa. Dan buang masa macam tu je. Tak nak pun duduk dan explore semua kelas-kelas yang kita dah beri secara percuma. Setiap minggu kita ada Talk to Najib. Kalau anda mungkin terlepas, you all boleh masuk ke dalam kita punya Facebook group ORM, Online Rocket Marketing by Najib Asadok. Dalam tu banyak sangat dah video yang saya share. Ambil buku nota, spend masa. Katalah satu hari 1 jam dah cukup. Tengok balik and terus buat. Praktiskan. Dan mula buat duit. Jangan buang masa. Kita kalau dah selesa sangat dengan buang masa, kita akan terbiasa, tuan-tuan. Kan? Dan satu benda je yang saya dah kaji benda yang memang tak boleh nak beli. Orang kaya pun tak boleh beli benda ni, iaitu masa. Orang kaya pun tak boleh pergi mana-mana kedai Shopee ke Lazada bulan 11 malam. Saya nak beli masa boleh? Tak boleh dah. Kita jangan buang masa. Gunakan masa ni untuk apa? Fokus untuk nak belajar. Fokus untuk nak upgrade kita punya ilmu kita. Fokus untuk upgrade kita punya skill, kemahiran. Sometimes kadang kita tak ada kemahiran, kita tak ada skill. Nak buat Happy Life tak reti. Nak buat konten pun tak pandai. Nak share apa kat Facebook. Nak tulis ayat power copywriting pun tak reti. Dah tu takkan kita nak biarkan macam tu je. Jadi kalau saya teringatlah beberapa tahun yang dulu kan, 2004, 2005, semua benda ni saya tak reti nak buat. Saya tak pandai IT. Saya langsung tak pandai komputer ni, segala jadah. Buat website langsung kosong, babe. Buat blog tak tahu. Nak bercakap macam ni. Anda nampak mungkin, wow, power lah dia cakap, confident lah. Macam mana jadi macam tu? Saya nak cakap dengan anda, saya pun tak reti. Saya tak tahu. So, bila saya tak tahu, saya pergi belajar dengan orang yang tahu. Saya perhatikan orang yang berjaya, macam mana dia bercakap. Macam mana point dia, apa benda yang dia akan share, macam mana cara dia mulakan. Dan macam mana habit orang berjaya. Saya terpaksa perhati je dan tengok. Dan follow dan buat dan tiru. Tiru je, saya tak reti pun. So kadang-kadang kita cakap, saya ni tak reti tu, saya tak pandai lah nak buat marketing online apa semua, tak reti. Ambillah masa untuk nak korbankan masa kita ni, yang kalau kita tak gunakan masa ni betul-betul pun, kita buang masa macam tu je. Kita terlampau banyak sangat masa lapang dan kejap lagi kita bengang. Kenapa orang lain boleh buat sales tinggi, kenapa sales kita masih lagi rendah? So kita yang jadi bengang. Sebenarnya kita bengong sebab kita tak gunakan masa tu betul-betul. So saya ajaklah kepada anda untuk aturkan balik masa ni. That's why kenapa kita aturkan masa untuk you belajar. Kita dah bagi journey dia. Okay, ni sepanjang RPM, ini benda-benda yang kita akan ajar. Dan saya juga akan berikan nanti video-video yang akan remind you. Siapa nak benda tu? Siapa kat sini yang dah daftar ni, saya akan bagi dia video-video yang berkaitan semua. Saya nak naikkan betul-betul energi anda. Saya nak juga dalam journey anda pergi belajar ni, dalam anda nak pergi ke RPM ni, you dah start buat duit dah. You dah start ada hasil. Saya nak benda ni berlaku. That's why masa kita ni singkat. Kita punya kelas adalah 28 ke 29 November. Kita tak banyak masa, tak banyak sangat masa kat situ. So saya harap sangat untuk you all ni spend masa dengan saya sepanjang menuju ke 28-29. Of course 2 hari tu lagi penting. Jangan ke mana, lock masa anda dan start untuk buat sales. Hari ni dunia dah berubah, semua benda online. Cuba kita tengok nanti, kita nak check berapa sale Alibaba semalam. Sebenarnya 11 hari bulan 11. Biasa Alibaba akan buat sale gila dahsyat.
Berapa agaknya sale? Nanti cuba anda Google berapa sales dia. Orang lain buat duit online, kita masih lagi terkial-kial. Dah lah dengan wabak COVID-19 yang sangat menguji kita, banyak bisnes tutup. Tapi saya nak cakap dengan anda, jangan putus harapan, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Tak ada benda lah yang Allah Ta'ala jadikan tu sia-sia. COVID datang pun ada banyak benda yang dia mengajar kita. Ada new SOP, kita mula jaga kebersihan. Kan? Perasan tak? Dulu macam sembrono je. Sekarang kita terpaksa jaga, cuci tangan berkali-kali, nak keluar rumah pakai face mask. Banyak sangat benda yang kita buat, kita lakukan yang lebih elok, better kan? So okay, ni boleh faham? Yang pertama, korbankan masa anda nak berjaya, nak capai. Okay, saya nak tengok orang yang nak berjaya ni adalah orang yang walaupun dia belum capai, tapi komitmen dia bila kita suruh buat, dia akan buat. Saya nak tengok kat sini, siapa kat sini yang betul-betul berjaya adalah dia akan tulis kat situ, saya berjaya. Senang je, saya bagi 2 ayat je, saya berjaya. Saya nak tengok berapa ramai kat sini yang komen, yang betul-betul committed. Atau hanyalah, alah apa nak komen-komen, apa jadah semua, buang masa. Anda katalah buang masa. Kalau anda kata buang masa, hidup anda yang akan terbuang dan tak ada apa-apa yang anda nak capai. Faham tak saya cakap ni? Rugilah, sia-sialah hidup anda tu nanti. Tak, ni saya cakap ni based on pengalaman. Dan tahniah, saya nak ucap thank you, terima kasih. Saya nak macam beri tepukan kepada yang memang dia committed juga. Saya berjaya. Ya Allah, saya doakan yang komen, ya Allah, kau berikanlah dia kejayaan sebesar-besarnya, dan kejayaan dia tu berkah, insyaAllah. Amin. Kalau Allah Ta'ala kata doa seorang itu diangkat, dan kalau anda percaya, anda amanahkan saya sebagai guru anda, saya doakan kejayaan anda pagi ni. Mudah-mudahan ianya memberikan anda semangat, momentum. Wow, okay. Selalu dengar kat radio kan, momentum, wow. Tu memang budaya kita. Cakap sekali lagi, momentum, wow. Lagi sekali-kali kita, momentum, wow. Oh yeah. Kita betul nak berjaya, kita betul-betul nak meroketkan sales kita ni, insyaAllah. Okay. Terima kasih pada yang komen, saya berjaya. Saya doakan anda berjaya. Saya doakan anda berjaya, insyaAllah. Mudah-mudahan anda berjaya. Baik, yang kedua, siapa nak yang kedua? Apa lagi pengorbanan yang kedua? Tak cukup ke masa? Tak cukup. Banyak benda dalam dunia kita bila nak capai sesuatu, dia kena ada beberapa benda kena buat. Nombor 2, anda kena korbankan dari segi tenaga anda. Anda perasan tak orang yang berjaya ni ada orang tenaga dia very high. High energy. So sebab tu lah saya nak anda menjadi seorang high energy. Sebab tu saya kata komen, share. Jangan duduk diam saja, tak ada apa-apa. Korbankan tenaga anda untuk gunakan sepenuhnya. Upgrade diri anda, belajar. Kan? Jangan lupa guna. Sebab tu, that's why kenapa kita nak bagi tenaga kita high. Bangun awal pagi. Bangun awal akan memberikan kita tenaga yang tinggi. Exercise, at least berjalan setengah jam. Saya pagi-pagi kan, kalau saya tak berjogging pun paling senang saya naik atas treadmill dan saya mula berjalan atas tu sambil saya tengok video YouTube tentang motivational talk atau motivation inspiration. Saya akan tengok cerita-cerita yang memberikan saya inspirasi. Macam kemarin saya sempat naik malam tu, saya berjalan 60 minit. Saya pasang Netflix, saya tengok story tentang World War II. Kisah Perang Dunia Kedua, ketika mana masa tu kat Pearl Harbor, dia tak sangka sebenarnya dia akan kena serang. So saya tengok bukan apa, saya tengok macam mana strategi Jepun masa tu. Negara kecil, tak ada apa-apa ni, tak dipandang langsung di mata dunia. Dia bangkit, dia bengang dengan keadaan hidup dia. Dan seluruh rakyat dia memberikan, korbankan masa, bagi tenaga dia orang membangunkan Jepun sehingga dia dapat develop pasukan tentera dia. Dan dia serang Pearl Harbor tu. Pearl Harbor ni langsung dalam keadaan yang selesa, sebenarnya sangat membunuh. Masa tu kat Pearl Harbor ni diorang selesa. Dia tak sangka yang sebenarnya dia boleh diserang. Dia ingatkan dia tak diserang, dia ingat tempat lain. So pagi tu bila Jepun buat serangan hendap, senyap tak ada apa-apa, dia terus hancurkan pasukan kapal terbang, pasukan dia punya tentera udara, dia hancurkan dulu semua sekali. And then seterusnya dia terus pergi bom semua menggunakan torpedo yang dia reka.
Dia bom semua kapal-kapal tentera ni. Habis semua Navy tu. Kan? Dalam keadaan yang US ni langsung tak dapat nak buat apa-apa masa tu. Sebab dia kena serang tiba-tiba. Serang hendap. So, kita jangan sangka dalam bisnes kita, pesaing kita tak buat macam tu. Kita mungkin kehilangan semua pelanggan kita tanpa kita sedar sebab kita ni comfort. Kita tak buat sesuatu. Kita tak nak upgrade diri. Kita sayang dengan tenaga kita. Tak nak buat tindakan. Malas. Nampak ada kelas online. Alah, benda lah online. Offline dah lah. No. Kita kena berubah ikut trend. Jangan hanya ikut trend yang kita sangkakan dia okey. Macam, sabar-sabar, saya ada bonus sikit. Saya ada 4 minit je lagi. Kan? Apa lagi saya nak? Satu benda lah. Saya nak nampak benda ni macam bodoh je. Tapi saya kena cakap juga. Saya kena cakap jugalah yang ketiga ni. Boleh ke izinkan saya cakap perkara nombor 3 ni? Walaupun nampak macam bodoh, macam simple je. Ya ke benda ni pun nak kena cakap? Yes, benda ni penting. Saya nak tengok dulu. Tolong komen dulu saya nak point 3. Cepat saya nak tengok siapa yang kat sini excited. Memang betul-betul committed. Komitmen dia tinggi. Komen kat tu. Saya nak point yang ketiga. Cepat baru saya share. 3 ni start dengan korban. Dia T juga. T juga. Tadi yang kedua tenaga. Ini sangat penting untuk dikorbankan. Sangat penting untuk korban. Apa dia? Siapa nak tahu? Saya nak cakap dengan anda. Ni satu benda yang saya nak cakap. Saya kena cakap juga. Korbankan tidur anda. Jangan terlampau banyak sangat tidur. Jangan terlampau banyak sangat tidur. Ni tak mau. Bangun awal saya nak cakap. Bangun awal pagi. Dah berapa kali saya bagi anda penekanan tadi. Bangun pagi. Tidur terlampau banyak akan jadikan kita ni pemalas. Serius. Cuba ambil masa. Saya nak tanya, berapa lama korang biasa tidur? Cuba kita ambil yang normal lah. Katalah macam contoh kali tidur pukul 12. Dan kita bangun pukul 6. Kita tidur 6 jam tau. Kita tidur 6 jam. 6 jam. Cuba kita kira dalam setahun berapa kali kita tidur. Sekejap, saya tulis kat sini. Mana saya punya kalkulator? Nak bagi anda nampak ni. Kalkulator. Ni. Dia tak masuk lah pula kalkulator kita ni. Baru nak install. Okey. Kan. Siapa kat sini kan kita nak tengok benda tu. Agaknya dalam setahun tu agaknya berapa lama kita tidur. Kalau lah satu hari kita ambil tidur 6 jam tu, kau tidur 6 jam. Ada setengah orang yang tidur mungkin 10 jam. Apa cer? Faham tak saya cakap ni? Faham tak ni? Anda bayangkan, katalah sehari kita tidur 6 jam. Saya kalikan, saya orang matematik, kali dengan setahun 365 hari. Kita adalah tidur selama 2190 jam. Katalah sekarang ni saya dah hidup 37 tahun. Hidup saya dah tidur 81,000 jam. Katalah saya bahagi balik kepada 24. Saya dah tidur 3,376 hari dalam hidup saya. Saya bagi kepada tahunan. Hidup saya 37 tahun. 9 tahun je tidur. Okay. 9 tahun je daripada 37 tahun hidup saya adalah untuk tidur. Bermaksud yang saya bangun tu berapa hari je, berapa tahun je kita bangun? 28 tahun je tau. 28 tahun je kita bangun. Itu kalau tidur memang 6 jam. Kalau tidur lebih, apa cer? Nampak? Dan cuba kita fikirkan balik. Kan besok akan datang pun, besok kalau kita dah meninggal, kita akan tidur lama di alam sana. So kita nak korbankan tidur kita. Pagi-pagi bangun awal, cari rezeki. Pendekkan waktu tidur. Betul-betul kalau anda tengok cara Rasulullah tidur sangat pendek. Rasulullah bangun 1/3 malam untuk ibadahnya. Faham tak faham ni? So kita harap-harap kita dapat meniru, mengikut sunnah Rasulullah. Cukup tidur 4 jam, 5 jam pun sebenarnya saya rasa dah cukup. Kita doa, Ya Allah, Kau bagilah aku tidur yang secukupnya. Cukuplah untuk aku dapatkan tenaga untuk aku bangkit ibadah kepadamu. Ibadah tu apa? Ibadah yang memang
satu ibadat khusus. Bisnes juga adalah satu ibadah. Kan? Faham tak faham ni? So kita nak buat pengorbanan ni untuk capai apa yang kita nak. Kita nak buat pengorbanan ni sebab kita ni nak ubah hidup kita. Kita nak upgrade kehidupan kita. Kita nak capai banyak kejayaan dalam bisnes, dalam hidup. Boleh ke boleh ni? Okay. So ni bonus yang saya nak bagi. Saya nak anda tengok dulu video. Ini yang kita minta dia untuk, Ustaz, boleh tak tolong Ustaz buat satu video dan bagi pesanan sikit. So saya dah contact dengan Ustaz ni. So ni pesanan dia. 1 minit je. 1 minit untuk anda dengar pesanan daripada orang yang saya respect, orang yang saya selalu sangat dengar ceramah dia dalam YouTube. Silakan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, untuk mencapai satu hasil yang besar, maka ada sebuah pengorbanan yang besar perlu kita lakukan. Ada kalanya pengorbanan yang kita buat itu sangat berat dan pedih, tetapi dalam firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pastikan anda bersama dengan saya, Syamsul Debat, kerana saya akan bersama-sama dengan usahawan yang dikenali ramai, iaitu Najib As-Sadaq. Kami akan kupaskan tajuk korban keluarga demi bisnes ataupun korban bisnes demi keluarga, di mana dalam live Facebook page Najib As-Sadaq pada 12 November ini jam 9 malam. Pastikan anda tonton beramai-ramai. Okey, so jangan lupa malam ni bersama dengan saya dan Ustaz Syamsul Debat. Okey, untuk membincangkan topik yang kita dah designkan, saya dah designkan untuk anda. Okey, supaya anda dapat sesuatu kat situ. Saya nak anda betul-betul dapat dia punya impact daripada ni. Korban bisnes demi keluarga ataupun korban keluarga demi bisnes. Apa jawapan dia? Kita akan bincangkan topik pada malam ini jam 9 malam insya-Allah. Boleh ke boleh ni? Okey? Dan saya juga nak mengajak kepada anda, bagi anda yang masih lagi belum ambil tindakan, segera pantas untuk bersama saya, sebab hari Sabtu ni kita dah mula kelas. Okey? So saya nak anda pergi ke bahagian komen tu. Anda tengok tim saya ada pinkan komen link nak tarik pelanggan.com. Pergi kat situ dan pergi daftar cepat-cepat. Dan tolong juga beritahu kepada kawan-kawan anda, business partner, agent ke, dropship ke, stokis ke, pergi cakap dengan dia, pergi belajar. Bisnes sekarang dah berubah. Kalau kita tidak berubah pergi kepada online, pelanggan kita yang akan berubah pergi kepada pesaing. Okey, itu sahaja pesan saya. Kita jumpa lagi dalam sesi sarapan minda momentum yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.